الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita sambung lagi babun fi kafnil mayyit. Ini bab mengkafankan mayat. Hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati athwabin yamaniyah bidin sahuliyah min kursuf laysa fihinna qabisun wala imamah. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafankan dalam 3 helai kain daripada Yaman berwarna putih, iaitu sahuliyah, yang diperbuat daripada kapas, tidak ada padanya itu qamis ataupun baju gamis, dan tidak ada serban. Jadi hadis yang kita baca ni menjelaskan kepada kita macam mana Nabi SAW itu dikafankan ketika baginda wafat. Dan kalau kita tengok di sini ada beberapa perkara. Yang pertama, dari segi berapa helai kain itu 3. Dari segi bilangnya 3 helai kain. Dari segi warna putih. Sebab dalam hadis Nabi SAW ada disebutkan ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Iaitu Nabi kata pakailah di antara pakaian kamu tu warna putih. Maknanya kena ada warna putih. Bukan kata kena warna putih saja. Maknanya hendaklah kamu pakai daripada pakaian kamu itu ada yang berwarna putih. Kerana itu adalah sebaik-baik pakaian kepada kamu. Sebab apa? Putih-putih ni bersih. Cemar sikit kita basuh. Tapi kalau warna hitam, dah kita tak tahu bersih putih kau tidak, ada petik kau tidak. Kalau putih ni sikit je kita pun basuh lalu. Jadi sebab itulah Nabi kata itu adalah sebaik-baik pakaian kamu. Sebaik-baik itu dari segi kita sentiasa jaga kebersihan, dan itu menandakan kita orang yang berdisiplin. Wa kafinu, dan kafankanlah mayat kamu itu dengan warna putih. Itu ada arahan daripada Nabi. Jadi dari segi warna putih. Kemudian dari segi jenis tu, asal tu dia perbuat daripada kapas. Dalam hadis ni menyebut kursuf, kapas. Lepas tu hak dibuat ni kain ni sahuliyah. Sahuliyah ni satu tempat ia terletak di Yaman. Satu tempat yang terletak di Yaman. Jadi walaupun Nabi orang Mekah, tapi ada juga pakaian daripada Yaman Nabi pakai. Biasalah. Moga kita baca surah Quraisy tu ke, rihlatash syita'i was-saif. Maknanya perdagangan Arab ni pada waktu musim sejuk dan musim panas. Jadi Mekah tu, orang Mekah pergi ke Yaman, dak pergi ke Syam,
Jadi mestilah bawa barang nego. Orang-orang, maknanya orang Mekah ni, bila dia nego di Syam tu, dia ambil barang daripada Yaman. Bila nego Yaman, ambil barang daripada Syam. Gitulah. Sebab Mekah tu tak ada gapo nak nego. Kalau lah ni pun lagu tu jugalah, Mekah tak ada gapo, tapi yujba ilaihi kulli samarat. Yujba ilaihi kullu samarat. Dibawa ke Mekah tu segala macam buah. Wadlima tak ada Mekah, tapi ada. Mari daripada Yaman, mari situ sini. Semua kata ni timur Mekah. Dah. Gota Mekah belakang. Jadi antara pakaian yang dipakai oleh Nabi, maknanya pakaian kafan Nabi ni daripada kursuf, daripada kapas. Sebab apa kapas ni? Sebab dia yang pertama dia lebih kuat, tahan repuk. Dan yang kedua dia sejuk. Sebab itulah kita mula apa pakai kapas lah. Tapi kadang-kadang kapas ni nampak debek sangat. Nampak debek sangat. Kalau kain plekat kita kat cak kuda dulu. Dah. Salah rokok kat. Wisale awal. Kemudian dalam hadis ni juga Aisyah kata tidak ada padanya itu gamis, maknanya baju, dan tidak ada padanya itu serban. Mana tak pakai jubah lah kita kata. Kalau dalam syarah-syarah hadis tu dia kata 3 helai kain ni mana kita lapik lah. Lapik kemudian bubuh ke apa dalam Arab tu dia panggil hanut, sejenis minyak wangi. Ke apa? Sebut gaharu tu. Sebut. Apa kain? Tak. Letak sebut gaharu ke apa semua. Kemudian apa pula? Lapis. Setiap lapis tu diselangi oleh hanut ataupun gaharu tu. Kemudian barulah di apa? Di itu mayat. 3 lapis. Jadi tidak ada padanya itu komis. Cuma orang kita ni dia buat lah mudah sikit, pakar dulu dah, pakar buat macam baju tu, kemudian baru balut 3 lapis. Dan tidak ada serban. Tidak ada serban. Mana tak payah pakai serban lah. Sebab hendaknya tutup dengan 3 lapis. Bila Aisyah kata tidak ada baju dan tidak ada serban ni, mana tak perlulah. Sebab keadaan Nabi SAW ketika baginda wafat lagu ni, kain kafan dia ini menandakan hak terbaik. Sebab apa yang terbaik ni adalah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk Nabi dia. Jadi kita tak berserban tak apa. Sebab apa? Sebab serban ni guna masa hidup. Sebab itulah kita baca juga dalam setengah riwayat tu ada sejenis pakaian tu Nabi kata itu lebih diperlukan oleh orang hidup. Lebih diperlukan oleh orang hidup. Jadi dalam bab kain kafan ni Nabi kata perelokkanlah kain kafan tu. Memperelokkan kain kafan ni hak ni lah. Elok-elok tu ukuran dia hak kita tengok pada Nabi. Warna putih daripada kapas, dengan sifat-sifat yang kita sebut tadi, bersih dan juga sejuk, lembut. Itu hak sewajarnya. Jadi piyah tu orang kita buh. Dah ada orang tak bubuh. Tapi kalau kira tak payah tak apa. Dia macam serban juga. Apa pentingnya 3 lapis. Kemudian kalau kurang daripada 3 lapis, boleh ke tidak? Harus. Harus. Kalau kata dia tu dhaif lah. Dia tu dhaif. Tapi kuku mana pun tak boleh kurang daripada 3. Kalau orang tu mampu, makruh kurang daripada 3. Kalau tak ada arah, kita baca hadis baru ni lah. Hadis Mus'ab bin Umair tu. Selah pun tak cukup. Tetapi terpaksa lah.
kain selimut tu bila tutup kepala nampak kaki, bila tutup kaki nampak kepala. Jadi Nabi kata ambillah izkhir buat tutup kaki dia. Jadi 3 la dah, 3 la. Kemudian masalah kain kafan untuk wanita. Kain kafan untuk wanita, kalau mengikut mazhab Syafi'i dan juga orang sependapat dengan dia kata 5 la. 5 la. Kemudian ada pendapat kata 3 la juga, sama seperti lelaki. Hujah dia tidak ada dalil yang membezakan antara lelaki dan perempuan. Tak ada dalil. Tapi mazhab Syafi'i kata walaupun tak ada dalil, tetapi berdasarkan kepada qiyas. Qiyas macam mana? Perempuan ni masa dia hidup sama ke tak pakaian dia dengan lelaki? Tentu sama. Sebab apa? Sebab perempuan ni dia lebih memerlukan kepada lebih pakaian. Sebab nak tutup aurat dia tu. Aurat dia masa hidup seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Jadi orang lelaki aurat dia antara pusat dengan lutut masa hidup. Kemudian orang lelaki masa mati ni 3 la. Maka tentu sekali hak perempuan tu dia lebih memerlukan, maknanya kita guna 5 la. 5 helai kain untuk dia. Sebab apa? Sebab itu lebih menutup lagi aurat dia. Jadi perempuan tu masa dia hidup aurat dia tu lebih banyak berbanding dengan lelaki. Maka bila dia mati pun dia lebih memerlukan banyak kain berbanding dengan wanita, berbanding dengan lelaki. Kemudian kalau kanak-kanak mengikut pendapat zahirnya, kanak-kanak ni macam orang tua juga, 3 la. 3 la bagi lelaki, 5 la bagi perempuan. Kemudian babun fi tasjiyatil mayyit, ini bab pada menutup mayat. Hadis Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujjiya bi burdin hibarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana wafat, hina tufiya sujjiya bi burdi hibarah. Ketika wafat tu Nabi ditutup, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat Nabi ditutup dengan selimut hibarah. Selimut hibarah ni daripada Yaman juga. Dan hibarah ni juga dinamakan sebagai hibarah kerana dia ada jalu-jalu, garis-garis tu bercorak lah. Dia bercorak. Jadi tutup ni ketika mana? Ketika daripada meninggal dunia, sebelum mandi. Sebelum nanti orang mandi tu mari, kita tutup dulu. Tidak kata terbiar, terbuka tu. Sebab bila mati tu kalau kita tak tutup mungkin air, mata dia tercelak ke apa semua. Takut orang salah faham pula. Kata apa mayat ni selalu orang kita amalan gapo begini. Jadi kena tutup. Kena tutup. Lebih menjaga dia. Bagaimanapun kalau orang ia meninggal dunia ketika ihram, ketika ihram tak perlu tutup. Tak perlu tutup. Sebab apa? Sebab masa dia mati tu dia dalam keadaan berihram. Dia orang berihram ni dia tak boleh tutup muka. Sama ada lelaki ke perempuan tak boleh. Jadi dia tu hendaklah dibiarkan dalam keadaan terbuka. Terbuka. Jadi dalam hadis ni menyebut pada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat diselimuti dengan selimut hibarah. Yang ni sebelum daripada dimandikan dan dikafankan. Habis itu.
Kemudian babul isra'i bil janazah. Ini bab menyegerakan pengurusan jenazah ataupun segera membawa jenazah ke kuburan. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dhalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Nabi SAW bersabda seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, segeralah membawa jenazah itu, kerana kalau jenazah itu orang yang baik, maka kamu telah membawanya itu kepada kebaikan. Maknanya kamu telah hantar dia kepada kebaikan, maknanya kerehatan dia dalam kubur, biar dia cepat dapat kebaikan tu. Kalau tidak lagu tu, maknanya kalau tak jurulah. Tapi Nabi kata wa iyyaku siwa zalika, kalau tidak lagu tu, maknanya Nabi pun tak sebut dengan terang. Maknanya kalau kita ni sebut baik jahat, baik jahat, Nabi kata hak baik kamu telah menyegerakan dia tu kepada kebaikan yang dia akan dapat. Tetapi kalau dia tidak lagu tu, maknanya Nabi pun berhati-hati dalam menghukum orang tu. Nabi tak sebut direct. Kalau tidak baik, kalau tidak lagu tu, kalau selain daripada tu, maknanya dua kali tu, selain tak kata tidak baik, tidak baik pun tak kata, jahat pun tak kata. Maka sejahat-jahat yang telah kamu lepaskan daripada beban kamu. Gapo ni maknanya kalau kita bawa jenazah, kita usung tak. Jadi Nabi suruh cepat bawa. Sebab apa? Supaya dia segera dapat kebaikan dalam kubur tu. Kalau dia tak juru, tidak lagu tu, maka taklah terbeban sangat kamu bawa tu, usung dia lama-lama. Makin perlahan berjalan, makin beratlah. Terbeban kepada kita. Nabi suruh cepat. Suruh cepat. Cuma cepat-cepat ni, cepat yang sederhana lah. Bukan kata bunga tu tak. Ataupun kalau kita bawa dengan van ni, dah 180 km sejam. Maknanya 70 tu boleh dah lah. Mana bawa tu bawa dengan cepat. Tidak kata jalan slow dah. Tak rajin hambak di Madinah. Tepi Masjid Nabawi tu kubur Baqi' tu. Hari-hari kan ada, tiap-tiap waktu ada orang mayat-mayat dah. Kita sekali tu tera tu. Turut belakang dia tak ada darah. Kata depan ni unggah-unggah sungguh, capaklah. Memang berlari, tapi lah. Ada orang Melayu tak buat lagu tu. Tapi dia memang macam bunga, cepat. Kita pun kena bunga juga. Kalau nak sebab kita nak kita tengok dalam kubur tu. Tapi dah laju jauh pula tu. Pakai sekat jalan, tengok ke jauh. Jadi berjalan ni tidaklah kata terlalu cepat ni, tidak kata berlari dengan laju, tidaklah kata berjalan dengan biasa. Sebab ada hadis dalam riwayat Nasa'i, hadis Abi Bakrah, laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna lanakadu narmalu bil janazati ramla. Mana kita masih lagi ingat bersama dengan Nabi SAW ni, kita ni hampir macam normal, macam ramal juga. Ramal ni hak kita bawah tu kan lah kau derah sikit. Hak tiga yang pertama tu macam ramal, macam berlari sikit dah. Maknanya cepatlah. Cepat.
Jadi di antara hikmahnya, selain daripada yang tersebut dalam hadis ni, supaya dia segera mendapat kebaikan yang telah dijanjikan untuk dia, ini supaya kita tidak membiarkan jenazah tu berubah, lepas daripada mati kalau kita lambat-lambat ni. Jadi kebaikan yang disediakannya untuknya itu berupa nikmat yang kekal. Kalau dia tak jeruh, maka tak ada maknalah kamu duduk simpan lama-lama dia. Tak ada mana sebab itulah kena segera. Dalam bab ni bukan setakat kita segera bawa dia ke kubur, kita kena segera ke belakang mandi, kafan dia tu bawa ke kubur dengan segeralah waktu daripada rumah tu. Bukan kata nampak benar tak say ko arwah ni mula ni nak cepat belakang. Tak, memang peraturan syariat lagu tu supaya segera. Sebab moga mati dah. Orang-orang mati ni kalau pahala ia dijanjikan oleh Allah Ta'ala tu dah, memang dia layak dapat, maka kita kena segerakanlah. Tak boleh tangguh-tangguh untuk dia. Kalau tentu dia akan mendapat khair, maknanya kita cepat-cepat kata. Kalau dia tidak baik, sekurang-kurangnya kita lega dah. Lega dah. Jadi dalam hadis ni juga memperingatkan kepada kita bahawa duduk atas dunia ni biar juru lah. Dah. Kalau hal pertama kita juru tu, cepat-cepat orang bawa kita pada nikmat. Nikmat dalam kubur tu. Kalau kita jenis tak juru ni, macam bebanai pula kita untuk orang hidup. Mana selagi kawan ni ada, selagi itulah tak susah kerja kita. Tapi orang tak katalah. Tapi ayatnya orang yang tidak baik ni tak ada siapa suka sebenarnya, hatta ketika dia mati, lepas daripada dia mati pun. Sebab itulah dalam hadis yang lain ada disebutkan orang mati ni mustarih au mustarah minhu. Orang yang mati ni dia dapat berehat daripada kepenatan duduk atas dunia ni. Sebab duduk atas dunia ni perjuangan, kena buat kerja, cari makan, cari pitih, kita berjihad menegakkan agama. Kalau tidak lagu tu dia panggil mustarah minhu. Orang lain tu boleh berhak daripada dia. Kalau ada dia kat kucar habis, punuh habis, gotu-goni habis, kejahatan-kejahatan dia buat. Jadi bila dia mati tu mustarah minhu, orang dapat rehat daripada kejahatan dia. Jadi kita nak duduk mana? Mustarih, kita berehat daripada penat kehidupan dunia yang penuh dengan perjuangan, ataupun orang tu tenang dengan kita lepas kita tak ada. Kemudian babu fadli salati ala jenazati wattiba'iha. Ini bab kelebihan semaya jenazah dan mengiringi jenazah. Ada dua perkara. Kita semaya ada sah. Yang kedua, atas dia kubur. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani qila wa mal qiratani qala mithlal jabalaini al-'azimaini. Riwayat daripada Abu Hurairah katanya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menghadiri semaya jenazah sehingga ia disembahyangkan, maka dia mendapat satu qirat. Sesiapa yang menyaksikan jenazah sehingga selesai dikebumikan, maka dia mendapat 2 qirat. Jadi orang tanya dia, 2 qirat tu apa? 2 qirat ni seperti 2 bukit yang besar. Mana pahala kita bersedekah tu macam 2 bukit yang besar. Sebab itulah kita tak usah buat ngelik lah, tak usah buat sibuk. Maknanya bila ada pengumuman jenazah mati,
semaya lah. Semaya. Sebab kita tu, yang pertama kita dapat pahala nisa, yang kedua kita mendoakan untuk si mati tu. Jadi Allah Ta'ala, Nabi SAW menjanjikan untuk kita tu pahala 2 qirat, 2 bukit Uhud. Jadi di sini satu semaya jenazah, yang kedua menghadiri pengkebumian dia tu. Tidak kata mati dia tu, 2 orang tu je hok duk perata tanah. Dan kita kalau pergi pun ambil jugalah cok tu. Kalau kita orang muda, orang cekak lagi tak. Bukan kata 3 orang tu kita kata nyapu. Nya tak lepas cok. Padahal kita tak si ambil. Tak si ambil, kita buat cerita. Dia tak lepas cok. Nak pegang ke dia. Tak, sepatutnya kita saling tolong menolong lah. Ambil perata sikit sorang, dapat juga pahala. Dapat juga pahala kita. Tapi kalau kita jenis sakit pinggang kau sakit lutut kau, tak sah lah. Tapi tarik 2 kali 3 kali cok tak apa dah. Supaya kita dapat juga pahala tu. Kemudian hadis Abi Hurairah wa Aisyah huditsa bin Umar anna Abu Hurairah yaqulu man tabi'a janazatan falahu qirat faqala aktsara Abu Hurairah alaina fasaddaqat yani Aisyah Abu Hurairah wa qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu faqala ibn Umar laqad farratna fi qararita katsira. Ada diberitahu kepada Ibnu Umar bahawa Abu Hurairah ni berkata, sesiapa yang mengikuti jenazah maka dia mendapat qirat. Dia kata Abu Hurairah ni telah lebih daripada kita. Dan Aisyah membenarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Aisyah kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni seperti mana yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Jadi Ibnu Umar kata, sesungguhnya kita ni telah terlepas banyak dah qirat. Gapo cerita ni? Hadis ni, hadis berkenaan dengan pahala boleh 2 qirat kerana semaya jenazah dan juga kerana mengiringi jenazah. Hadis tu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Cumanya apa yang didengar oleh Ibnu Umar setakat siapa-siapa yang semaya jenazah. Ibnu Umar dengar setakat siapa-siapa semaya jenazah dapat 1 qirat. Bahagia siapa yang mengiringi jenazah tu sehingga dikebumikan, hak tu dia tak dengar. Ibnu Umar tak ada dengar. Cuma ada orang sebut kepada dia, Abu Hurairah kata. Abu Hurairah kata. Jadi benda ni dia sebut kepada Aisyah. Dia pun kata Abu Hurairah ni lebih seumur daripada kita. Kita riwayat setakat ni, dia riwayat lebih lagi. Maka Aisyah kata, betul dah tu hak Abu Hurairah sebut tu. Sebab saya sendiri dengar Nabi kata. Jadi bila gitu gak nenglah Ibnu Umar ni. Banyak dah pahala kita terlepas. Maknanya selama ni dia hanya menyertai semaya jenazah saja. Lepas semaya jenazah dia pun baliklah ataupun buat urusan dia. Pergi kubur tu ahli keluarga dia lah, ahli keluarga si mati je. Jadi Ibnu Umar tak pergi. Tetapi setelah dia dengar hadis daripada hadis daripada Abu Hurairah, setelah dia dengar pengesahan daripada Aisyah, maka dia pun mengeluh lah, terlepas banyak kita ni. Terlepas banyak. Jadi di sini kita boleh nampak yang pertama, Abu Hurairah ni dia lebih daripada orang lain dalam bab meriwayatkan hadis. Sebab apa? Sebab kita sedia maklum bahawa Abu Hurairah ni dia tak ada kerja mana. Dia duduk dengan Nabi. Mana dalam keadaan sahabat Ansar sibuk dengan cucuk tanah, dia duduk dengan Nabi. Dalam keadaan sahabat Muhajirin
sibuk nego. Dia duduk dengan Nabi, dia dengar hadis Nabi. Sebab itulah dia banyak. Walaupun dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, lepas daripada peperangan Khaybar, tapi tempoh kita kata 3 tahun tu, oleh kerana dia, sebab kita ngaji lah, hak ni ambil part time hujung minggu PJJ, hak ni full time. 3 tahun cukup dah. Hak ambil part time ni 7 tahun tak kena. Maknanya Abu Hurairah ni dia full time. Full time. Malam pun lagu 3. Malam tu dia bagi masa dia. Masa dia tidur, masa dia semaya tahajud, dan masa dia baca hadis balik. Dan satu lagi, Abu Hurairah ni dia dapat doa yang istimewa daripada Nabi. Nabi suruh dia betulkan kain. Dah. Kemudian dilipat kain tu letak di dada dia. Maka sebab itulah dia dapat ingat dengan banyak. Itu apa, ada doa yang istimewa daripada Nabi untuk Abu Hurairah, sehingga dia dapat mengingati banyak hadis, lebih daripada orang lain. Kemudian lepas daripada Nabi SAW wafat ni, dah, Abu Hurairah ni tak duduk dia. Dia pergi cari sahabat-sahabat lain pula. Dia ambil pula sahabat daripada, dia ambil pula hadis-hadis daripada sahabat. Maka sebab itulah Abu Hurairah ni banyak hadis dia. Faktor masa yang dia bagi bersama dengan Nabi, faktor doa, faktor kesungguhan dia, dan faktor usaha dia setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Tapi orang-orang seperti golongan Syiah, Orientalis, bila dia nak nak menimbulkan keraguan dalam diri kita, maka dia persoalkanlah. Kita tak percaya riwayat Abu Hurairah ni sebab tahun ke-7 Hijrah dia baru masuk Islam. Mana dia kata dia tak faham. Dia tak faham cerita sebenar macam mana. Orang-orang anti hadis lagu tu juga, kita tak percaya pada Abu Hurairah. Padahal bila tengok sejarah hidup dia sendiri, tengok hadis-hadis lagu mana kesungguhan Abu Hurairah, memang patutlah dia ingat dengan begitu banyak hadis-hadis. Kalau kata Sayyidina Umar sendiri pun, dia ni sibuk dengan pemerintahan, dia jadi khalifah. Sebab itulah hadis itu tak banyak. Adapun Abu Hurairah, dia lepas daripada Nabi wafat, dia belajar lagi dan dia mengajar. Dia masalah periwayatan hadis banyak ni sebab apa? Sebab Abu Hurairah ni dia banyak mengajar. Sebab itulah hadis tu banyak mari melalui dia. Kalau dia duduk dia, tak ada tu hadis-hadis tu, maknanya tak ada anak murid. Begitu juga kalau kita kata apa Abu Hurairah banyak hadis dia tu berbanding dengan Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar ni sekali sama dengan Nabi. Abu Bakar memanglah dia banyak terima hadis daripada Nabi. Cuma masalahnya Abu Bakar lepas daripada Nabi wafat 2 tahun lebih dah umur dia ada. Itu pun dia sibuk dengan pentadbiran negara. Jadi tak adalah nak buat kelas hadis tu, mengajar hadis. Sebab itulah tak banyak. Jadi faktor dia sebagai guru ataupun faktor anak-anak murid ni. Kalau Sayyidina Ali pula, bapa dia ni budak lagi duduk dengan Nabi dah. Kalau kata jadi khalifah lewat. Sebab apa? Hadis dia sikit berbanding dengan Abu Hurairah. Jadi di antara sebabnya ke apa? Hadis-hadis tu banyak dirosakkan oleh golongan Syiah. Campur aduk habis. Hak adanya riwayat-riwayat daripada Sayyidina Ali yang dapat dipercayai bila mana hadis dia tu yang meriwayatkan dia tu adalah anak-anak murid Ibnu Mas'ud. Kalau hadis Sayyidina Ali diriwayatkan oleh anak murid Ibnu Mas'ud, maka hadis tu boleh dipercayai. Tapi kalau mari moga Sayyidina Ali duduk di Kufah tepak ia kita kata macam-macam, tepak penciptaan hadis pun situlah hidup reka hadis. Jadi Sayyidina Ali ni bukan masalah dia tu kurang ngaji, kurang ambil hadis daripada Nabi. Masalahnya perawi-perawi yang ambil daripada dia tu adalah perawi yang tak boleh nak pegang, tak boleh nak dipercayai. Sebab itulah disebutkan oleh ulama hadis kata ilmu Sayyidina Ali ni tinggi banyak, tetapi telah dirosakkan oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab. Bukan masalah Sayyidina Ali, masalah anak murid. Dia gapo-gapo ni alik tunggu beres dah, kucanya anak murid.
Ataupun orang yang menisbahkan diri dia kepada anak murid, tak ngaji-ngaji pun, cuma dia kata tok guru kita, padahal tak ngaji mana. Jadi sebab itulah kita tak perlu rasa pelik mengapa Abu Hurairah ni banyak riwayat hadis. Kemudian di sini Ibnu Umar ni sikap dia tidaklah kata hasad dengki kepada Abu Hurairah. Kata-kata sepakat Abu Hurairah. Tak ada. Dia kata dah Abu Hurairah riwayat juga, Aisyah riwayat juga, kita terima lah. Mana dia tu tidak kata ada hasad dengki, tetapi dia terima. Dan dalam keadaan itu maknanya dia kata kita telah kerugian banyak kirat ni. Mana selama ni kita hanya semaya jenazah, adapun mengiringi jenazah tu tidak, maka banyaklah kita terlepas pahala. Maknanya lepas pada tu Ibnu Umar ni bersungguh-sungguh lah untuk dapatkan dua kirat sebagai package. Satu kerana semaya jenazah, satu kerana mengiringi ataupun tunggu sehingga selesai ke bumi. Dalam riwayat yang lain, man tabi'a janazatan musliman, janazata muslim imanan wa ihtisaba wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u bi qirataini kullu qiratin mithlu Uhud. Ini jelas sikit. Sesiapa yang mengiringi jenazah yang Islam imanan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, mana yakin kepada Allah, yakin kepada Allah Ta'ala ni, mana dia tahu bahawa dia akan mati juga, iman dengan penuh keimanan, wahtisaba, dan juga mengharapkan pahala. Dia harap boleh pahala ni, yakni dia ikhlas, dan dia bersama dengan jenazah tadi tunggu sehingga semaya dan sesat daripada dikebumikan, maka dia balik ke rumah dia dengan mendapat 2 kirat. Satu kirat ni dapat pahala seperti Bukit Uhud. Besar Bukit Uhud tu. Kita pergi tengok jauh-jauh, tak pergi rapat, memang besar dah. Setiap kirat itu seperti Gunung Uhud, Bukit Uhud. Jadi dia tunggulah. Dia tunggu sehingga sesat. Jadi hatta yusalla 'alaiha ni nak mengingatkan kepada kita bahawa kalau lambat tunggulah. Setengah kita tu dia ngepek. Janji mai pukul 10. Tak, ni pukul 10.30 tak tahu mana lagi. Kena faham lah keadaan tu, ada lah sesuatu tu. Tak jumpa cari tukang mandi ke, dah macam-macam alat tak cukup. Tapi bila kata bab segera ni, masalah kita ni nak tunggu. Ya. Kalau nak tunggu tu tengoklah hak mana munasabah. Kadang-kadang dia duduk Kuala Lumpur. Dah. Tunggu dia. Tengok tu kata tak sah lah, sipel-sipel. Dah. Kalau balik pun mati dah. Tak nak apa juga. Tapi setengah tu kata jangan tandas lagi, aku tak siapa. Tu tak boleh lah. Jadi kita keluarga ni kalau hak mati tu kita duduk jauh ni ayat siap-siap. Tak payah tunggu, tak apa. Moleknya segerakanlah. Sebab kita nak hantar dia tu kepada kebaikan, kepada nikmat naimul muqim, nikmat yang telah disediakan untuk dia. Kemudian bab berikut tu insya-Allah kita sambung minggu akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.